أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين قال المصنف رحمه الله. Kak mana kita berhenti hari itu? 100 berapa? 110. 100 baris 2 dari bawah. Hadis nombor 3. Qala Rasulullah Qala al-musannifu rahimahullah. Hadis yang ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla az-zuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati. Rawahul Bukhari. Hadis ini telah meriwayatkan akannya oleh Imam Bukhari. Artinya, arti hadis ini bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan ia Nabi akan 4 rakaat sebelum mengerjakan sembahyang zuhur, dan 2 rakaat
sebelum mengerjakan subuh. Baiklah, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Aisyah, apa yang dia lihat, maknanya isteri baginda Rasul Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata sebagaimana apa yang dia nampak baginda Rasul buat. Baik, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan ia Nabi akan 4 rakaat sebelum mengerjakan sembahyang zuhur. Kita panggil qabliyah zuhur. Jadi ada juga terdapat dalam hadis yang lain, seperti yang kita belajar hadis yang sebelum ni, hadis nombor 2, riwayat daripada Abdullah ibni Umar, baginda Rasulullah sembahyang sunat qabliyah zuhur 2 rakaat. Maksudnya kadang-kadang baginda Rasulullah, hari tu kita mengaji, pergi tengok balik hadis nombor 2 sebelum ni. Pada satu ketika kadang-kadang baginda Rasul sembahyang sunat qabliyah zuhur 2 rakaat. Ingat tu. Dan pada waktu yang lain baginda Rasulullah sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Apa yang dilihat oleh Abdullah ibnu Umar, sahabat Nabi, dia lihat, dia berkata seperti apa yang dia lihat, Dia lihat baginda Rasul solat sunat qabliyah zuhur 2 rakaat. Aisyah radhiyallahu anha pula, dia berkata seperti apa yang dia nampak juga. Dia lihat baginda Rasul solat qabliyah zuhur 4 rakaat. Maknanya di dalam rumah, katanya ulama. Berkatanya ulama, baginda Rasulullah apabila sembahyang sunat qabliyah zuhur di dalam rumah, baginda Rasul sembahyang buat 4 rakaat. Itu yang Aisyah nampak tu. Kan? Tidak nak tengok, nak nampak macam mana kalau Nabi sembahyang di luar. Kan? Sebab baginda Nabi duduk dalam rumah, sembahyang sunat baginda Rasul lakukan di dalam rumah. Kan? Maka Aisyah radhiyallahu anha pun nampak Rasulullah solat sunat qabliyah zuhur ni 4 rakaat. Kemudian yang 2 rakaat itu apabila baginda Rasul berada di luar dari rumah. Baginda Rasulullah solat dalam masjid. Sekiranya baginda Rasul sembahyang sunat qabliyah zuhur di dalam masjid, maka baginda Rasul buat sunat qabliyah zuhur tadi 2 rakaat. Itu yang dilihat oleh Abdullah ibnu Umar saat ni tu. Maka tak ada keliru apa. Terpulanglah. Kan? Kalau kita nak buat, kita berasa malas, segan. Kan? Tak larat ke lagu mana ke hari itu, kita buat 2 rakaat. Kalau nak pahala lebih, tambah lagi 2 rakaat. Jadi 4 rakaat. Kan? 2 rakaat, 1 salam. Sat lagi mangkit pula buat lagi 2 rakaat, 1 salam. Jadi tak ada masalah apa. Berlawanankah dengan berlawanankah 2 hadis ni? Tidak, tak berlawanan.
Kan? Nah, ada huraian dia. Nah, huraian dia ialah yang mana satu yang muakkadah, sunat yang muakkadah, dengan yang mana satu yang sunat ghairul muakkadah. Kan, dia sembahyang sunat rawatib ni, ingat balik kita mengaji hari tu. Kan, dia terbahagi juga kepada dua. Yang pertama kita panggil sunat muakkad, kan? Yang kedua kita panggil sunat ghairu muakkad. Dua rakaat dipanggil al-muakkadah. Sunat rawatib yang muakkadah, yang sangat-sangat dituntut. Tu nama dia, maksud dia. Kemudian tambah lagi dua, jadi 4. Maka yang kedua tu, dua rakaat yang kedua tu, kan, dipanggil nama dia sunat, apa dia? Sunat rawatib ghairul muakkadah. Tu je nama dia. Nak buat macam mana pun buatlah, masing-masing boleh pahala. Tak tahannya kita apa satu pun tak buat. Kan? Jangan kata 4 rakaat, 2 rakaat pun kita tak buat. Kan? Tu tak ada apa. Kan? Lagu itulah nak faham maksud hadis Nabi ni. Kemudian dan 2 rakaat sebelum mengerjakan subuh. Yang kita panggil sunat fajar ataupun sunat subuh pun dia juga, dia nama banyak. Ada orang panggil, ada namanya dipanggil sunat fajar, ada dipanggil namanya sunat subuh, kan? Ada dipanggil dengan namanya sunnatul wusta pun ada. Sunat subuh ni ada juga dipanggil dengan namanya sunnatul ghadati, kan? Maksudnya 2 rakaat selepas masuknya waktu subuh tu, kan? Maknanya habis Tok Bilal bang lah. Lepas Tok Bilal selesai azan subuh, kan? Maka kita pun disunatkan buat 2 rakaat sebelum sembahyang fardu subuh. Itulah juga dipanggil sunat fajar, kan? Masuk fajar tu fajar sadiq, bukan kita sembahyang sebelum masuk subuh. Bukan maksud dia kita sembahyang sebelum masuk waktu subuh. Bagi masuk dululah waktu subuhnya, lepas tu sembahyanglah, buatlah 2 rakaat. Baik. Jadi antara lagi sembahyang sunat, apa dia? Sembahyang sunat rawatib yang tidak ditinggal oleh baginda Rasulnya ialah sembahyang sunat subuh. Buatlah. Nak sembahyang sunat subuh pun makin subuh pun lewat dah. Kan? Subuh tu pun duk hujung-hujung dah. Kan? Makin pun kelang kelibut. Kan? Tak ada nak buat sunat subuh kita ni. Kan? Tapi lagi tu je lah. Baik. Habislah tang situ. Mudah aja kan? Seterusnya hadis kita yang keempat. Wa anha radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minal nawafili asyaddu ta'ahudan minhu ala rak'atayil fajri. Muttafaqun alaih pula hadis ni. Kan, kita masih lagi dengan bab sembahyang sunat rawatib. Kan, ada yang qabliyah, ada yang ba'diyah. Kan, inilah kita duk belajar hukum hakam dia. Baik, arti hadis ini. Berkata Siti Aisyah, yakni Sayyidatuna Aisyah
radhiyallahu anha lagi. Dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang lain, isteri Nabi Aisyah ada meriwayatkan hadis, ada menceritakan hadis, belum ada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas suatu daripada segala sembahyang sunat yang sangat dijaga ataupun dipelihara daripadanya tu sembahyang sunat atas 2 rakaat fajar. Masih lagi lah dengan sembahyang sunat fajar kita, ataupun sembahyang sunat subuh tak sah ni. Baik, belum ada, tidak pernah. Itulah maksud dia, belum ada tu maknanya tak pernah lagi. Tu tak pernah lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas suatu pun daripada segala semua sembahyang sunat. Banyak-banyak sembahyang sunat ni, macam-macam kan sembahyang sunat ni, tak pernah baginda Rasulullah yang sangat dijaga oleh baginda Nabi, ataupun maksud dijaga tu yakni ataupun dipelihara oleh baginda Nabi daripadanya, yakni daripada sembahyang sunat. Maknanya Nabi tak tinggal. Kok mana pun tentu Nabi buat. Bahasa mudah nak faham kan. Banyak-banyak sembahyang sunat ada. Sembahyang sunat yang paling baginda Nabi jaga, paling baginda Nabi pelihara, mana tak tinggal. Kok mana pun baginda Nabi akan buat. Katanya ulama, baginda Rasulullah sembahyang sunat fajar ni sama ada ketika waktu hadir, yakni ketika tidak bermusafir, ataupun ketika baginda Nabi bermusafir. Nabi tak pernah tinggal sembahyang sunat fajar waktu hadir ni, ketika bermukim, tidak bermusafir ni, kan kok mana pun tentu Nabi akan buat. Lepas tu kalau bermusafir ke mana-mana pun baginda Rasul tak tinggal. Tu maksud belum pernah ada tu kan. Baiklah, apa dia? Apakah dia sembahyang sunat apa? Atas 2 rakaat fajar, berbanding dengan sembahyang sunat yang lain. Hak sembahyang sunat yang paling dijaga oleh baginda Rasulullah ialah 2 rakaat sembahyang sunat fajar. 2 rakaat sembahyang sunat subuh. Dia 2 rakaat saja. Baca surah pun hak ringkas-ringkas je kan. Lepas Fatihah rakaat pertama kita baca Quliyah kan. Lepas Fatihah di rakaat yang kedua kita baca surah Qulhu kan. Tapi pahala 2 rakaat sunat subuh ni kan melebihi, lebih banyak daripada mayang-mayang sunat hak lain. Sampai setera lagu tu kan. Pasalnya tang kelebihan dia tu, tang fadilat dia tu, tang kelebihan dia. Baik, tak apalah kan. Pahalanya sehingga Nabi sebut kan di bawah tu nanti akan cerita kan, kita kelebihan kita sembahyang sunat subuh ni kan, boleh banyak mana kan. Dunia akhirat ni setara mana pahala boleh ke kita yang buat 2 rakaat sunat subuh ni. Baik, tak apalah, kita baca lagi. Maksud hadis ini, berkata Siti, maksud hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam
sangat menjaga akan sunat sebelum mengerjakan sembahyang subuh. Kalau tak dan kan kita tak dan nak solat fardu subuh berjemaah sebab kita lewat, tak apa. Kalau kata kita sembahyang fardu subuh di rumah seorang-seorang pun, kalau masa tu panjang lagi, boleh buat sunat subuh dulu, tak apa. Lepas habis kita sembahyang sunat subuh, saat lagi kita sembahyanglah fardu subuh. Kan? Itu kalau tak dan. Tak dan nak main nak sah ke masjid ke, nak solat di awal kan. Ataupun kalau kita main di masjid pun orang mayang dah fardu subuh. Kan sampai-sampai itu orang mayang dah, kita pun masuk mayang fardu subuh ya. Asal lagi lepas habis mayang fardu subuh tu kita boleh sembahyang sunat qabliyah subuh. Dia bukan habis lagi waktu dia. Dia sembahyang sunat qabliyah ni, ikutlah sembahyang apa pun, waktu dia hanya akan habis sama seperti sembahyang fardu dia. Kalau subuh, fardu subuh, kan? Sembahyang fardu subuh ni habis waktu dia dengan terbit matahari. Kan? Maka sunat subuh tu pun habis waktu dia dengan sebelum daripada sebelum dengan terbitnya matahari juga. Lagu itulah sembahyang sunat qabliyah yang lain, kan? Janganlah pula kita salah faham kata, kan? Tak ada dah. Kan? Tak ada nak buat dah. Kita je faham. Kita faham kata habis dah sembahyang fardu nak buat guna. Orang pekat sembahyang habis dah subuh. Kan? Dah, bukan lagu tu. Baik. Jadi sambung lagi. Jadi menunjukkanlah atas lebihnya. Lebihnya ialah lebihnya sunat sebelum mengerjakan sembahyang fardu subuh tadi daripada segala sembahyang sunat. Jadi hadis ni menunjukkan kepada kita, maksudnya fahamlah kita, bahawasanya sembahyang sunat subuh 2 rakaat ini fadilat dia, kelebihan dia lebih daripada sembahyang sunat yang lain. Itu maksud hadis. Kan? Senang kita nak faham. Itu siapa nak ligan fadilat, siapa nak dapatkan kelebihan pahala amal ibadat, buatlah. Kan? Tapi kalau dah kata malas, tak upaya nak kata apalah. Kan? Itu habis cerita lah. Perbaiki diri dululah. Kan? Tak, ilmu ni kita reti dah ni. Ni ilmu dah ni. Kan? Boleh kata pakat tahu habis semua dah ke? Boleh jadi kita tahu belakang dah ni hukum hakam dia ni. Kan? Tinggal lagi nak buat ya pula. Kan? Kok kata aku tak tahu lah. Kan? Kelebihan sembahyang sunat subuh, tak tahu lagu mana. Mengaji belakang dah. Kan? Hak soalannya, hak loratnya buat tu. Kan? Kita tak buat. Kan? Serba-serbilah pasal apa yang tak buat. Lebih kepada malas lah. Nak kata apa lagi? Kan? Lebih kepada kita ni memang penyegan. Kan? Makin tidur mengantuk, dia malas gitu. Subuh kan? Dah lah tidur malam tadi lewat ke lagu mana ke. Tak tahulah pasal apa. Hak tu diri sendirilah kena ubah. Kan? Orang lain tak boleh buat apa dah. Ilmu, kan? Ilmu orang bagi dah. Kan? Tahu dah hukum hakamnya. Lepas tu nak boleh buat tak boleh buat, diri kita sendirilah pula. Kan? Itu habis cerita dah tu. Baik. Sehingga pada hadis yang dirawikan, yakni yang diriwayatkan atau yang diceritakan oleh Muslim, oleh Imam Muslim kita ni, Nabi SAW ada berkata, satu lagi hadis yang lain.
Nak cerita kelebihan sunat fajar ni. Kan? Nah, hak kata sunat fajar, sunat subuh, nah ikutlah. Kan nama dia macam-macam. Kan jangan duk keliru kata sunat fajar buat sebelum masuk waktu subuh. Kan jangan duk pergi salah faham lagu tu. Lagu hari tu ada orang salah faham. Kan depa faham kata sunat fajar ni sebelum masuk waktu subuh. Kan bukan lagu tu. Bagi tunggu masuk waktu subuh dululah. Kan lepas tu semayanglah sunat subuh ni. Nak niat ke mana pun tak apa. Kan saja aku mengerjakan sunat subuh boleh. Ataupun kita nak saja aku mengerjakan sunat fajar boleh kan dah nama dia banyak kan. Atau kita nak kata sunnatal ghadah, saja aku semayang sunat ghadah. Ghadah tu pagi, mana subuh lah makna dia. Dah boleh. Hak tu tak lorak, hak lorak nak buat tu dulu. Hak nak buat macam mana mudah sangat nak boleh buat tu. Kan hak tentang hukum hakam tu lah hak mudahnya. Hak kita nak mengkit nak buat tu, tu lihat sikitlah. Kan hak mana lihat situlah. Baik. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berkata, baiklah hadisnya berbunyi, rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Artinya, tengok pendek ya hadis dia. Kan? Arti sabda Nabi, 2 rakaat sunat fajar itu. Sunat fajar pun dia, sunat subuh pun dia. Saat ni anak abang banyak kali dah. Ialah lebih baik daripada dunia dan apa yang padanya, yakni yang ada pada dunia. Baik. Nak ceritanya, hadis ni, ulama-ulama kita ada menerangkan, ada terang, ada cerita tentang hadis yang baginda Nabi kata ni, tentang hadis Nabi ni. Kan? Bahawa sesungguhnya manusia ni apabila dia bangun daripada tidurlah malam tadinya tidur, kan, lalu pagi harinya depa pun kan bangkitlah dan jagalah daripada tidur tu. Kebanyakan manusianya orang panggil apa, duk gaduh, kan, duk sibuk. Duk sibuk apa? Duk sibuk dengan nak pergi kerja. Ramai orang lagu tu, kan. Sampai tak peduli dah ke sunat subuh. Silat-silat mayang subuh pun tak kisah dah, kan. Itu teruk lagi lah cerita main semayang pun dah ni, habis cerita lah pula laginya. Jadi ceritanya atas anggapan mereka tak ada lah kot kita kata nak semayang sunat fajar atau sunat subuh ni, kan, nak hambat masa ni, kan, kena pula subuh pula lewat, kan, nak masuk waktu pula lewat ke, kan, nak masuk kerja lagi pukul 8.30 ke pukul 9 ke, kan, apa kalut lah mereka, kan, kalut duk susah ke diri tu pasal apa, duk mempersiap sediakan diri tu nak pergi kerja. Nak cari dunia lah, nak cari duit ringgit lah, nak cari rezeki dunia ni, rezeki Allah Ta'ala ni, nak usaha orang panggil. Baik, tak apalah. Lalu kemudiannya baginda Rasulullah menyatakan kepada mereka, orang yang seperti ini, bahawasanya bahawasanya Nabi kata rak'atal fajri, ni sambungan dia ni. Bermula 2 rakaat subuh, hampa buat 2 rakaat sunat fajar tu, ialah lebih khair, lebih banyak perolehan dia lah.
kan, berbanding dengan dunia dan seluruh isi dunia ni, kan, seluruh kandungan dunia ni, kan, nak banding dengan kita dapat kelebihan kita buat 2 rakaat sunat fajar, lebih 2 rakaat sunat fajar tu lagi. Kok kita kata boleh duit puluh ringgit sehari kita buat kerja ligan, kan, nak hambat ni, kan, nak pulun ni, kan, kau beratus ke ikutlah, beribu ke ikut kan, nak bandingkan dengan 2 rakaat sunat fajar lebih dia lagi. Kan, bukan hanya dunia saja, kan, bahkan akhirah terus. Bukan hanya kita dapat kelebihan dunia, bahkan kita juga mendapat kelebihan di negeri akhirah tu nanti. Baik, tak apalah, kan, habis tang situ. Lepas tu cara nak buat dia ikutlah, kan. Ataupun satu kaedah lagi, orang sembahyang sunat subuh ni, rakaat pertama lepas habis kita baca Fatihah, bacalah surah Al-Nashrah, kan. Dan kemudian di rakaat yang kedua kita baca surah Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil. Pendek-pendek je surah, segan tak usah baca langsung, kan, baca Fatihah saja sudah. Kan, dah mengantuk sangat, kan, nak buat juga, nak dapat, nak ligan, nak hambat fadilat ni, tak apa. Kita solat pasal kita nakkan pahala, boleh, tak ada masalah, kan. Kita solat pasal nakkan kelebihan yang dijanjikan kepada kita oleh baginda Rasulullah ni, boleh, tak apa, solatlah. Tapi tak mengantuklah, buat juga. Nak baca sunat, nak baca surah-surah pun tak ada dah. Tak usah baca hak wajib sudah, kan. Tapi takkan nak buat lagu tu kot, habis-habis tak ada baca qul ya dengan qul hu, kan, tu pendek sikit. Ikutlah, kan. Tapi cumanya kita ni satu je, kalau buat ibadat jangan duk buat dalam keadaan segan, kan. Jangan duk buat, jangan duk sembahyang dalam keadaan malas, kan. Tu pula mengurangkan pahala kita pula sat lagi, kan. Baik, habis dalam situ. Mudah ya, tak payah mana nah. Seterusnya hadis kita yang kelima. Wa an ummi Habibata ummil mu'minin, isteri Nabi lah, radhiyallahu anha, qalat sami'atu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla ithnatai asyarata rak'atan, man shalla ithnatai asyarata rak'atan fi yaumihi wa lailatihi buniya lahu bihinna baitun fil jannati. Rawahu Muslim. Hadis ni perawinya ialah Imam Muslim. Ni hadis nak mempergemakkan kita. Hadis tentang fadilah amal, kan, kelebihan kita buat amalan, kan. Jadi rajin pula, boleh jadi rajin, mudah-mudahan, kan, dicerita dekat kita tentang kelebihannya, kan. Berasa rajin nak buat, kan. Kok kita sebelum ni kita berasa penyegan, kan, berasa malas, kan. Mungkin barangkali sebab kita tak tahu apa kelebihan dia. Ni dah kita mengaji, rupanya ada dalam hadis, kan. Duk habaq, duk cerita tentang kelebihan sembahyang sunat rawatib ni, kan. Rasa sayang pula kalau tak buat, kan. Umur pun berasa lagu tak banyak dah belen dia, kan. Amalan pula kurang, kan. Nak buat hak payah-payah, amalan hak payah-payah memang tak terbuat dah kita. Abang betul ya.
Ni amalan yang mudah. Nak cerita hak senang. Kan? Tapi kalau hak senang pun kita tak mau buat, apa lagi amalan yang kita nak buat? Kan? Dah lah hak payah pun tak buat. Kan? Nak suruh puasa sunat, tak larat lah lapak nasi. Kan? Nak suruh bakit tengah malam buat tahajud, mengantuk lah. Kan? Dah siang tadi penat duk buat kerja. Kan? Ada saja alasan kita, kan? Baik, hak tu dah payah, berasa lagu payah, tak buat. Apa hak mudah? Kan? Ini sebagai orang panggil apa? Rangsangan lah untuk diri kita sendiri. Motivasi, orang panggil, orang putih panggil, kan? Dan supaya mudah-mudahan kita ni rajin, ada keinginan, ada kemahuan hati, kan? Berasa sayang lah kalau tak buat. Ruginya orang lain pakat buat, aku duduk saja, ya, kan? Ni tengok apa Nabi kata dalam hadis ni. Jadi man shalla 12 rak'atan fi yaumihi wa lailatihi buniya lahu bihinna baitun fil jannati. Rawahu Muslim. Hadis ni perawinya ialah Imam Muslim kita. Baik, artinya berkata Ummu Habibah, isteri Nabi, Ummul Mukminin, telah berkatalah oleh Ummu Habibah, mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yakni bersabda, ia Rasulullah. Ni kalam perkataan Nabi ni, kan? Baik, apa yang Nabi kata? Siapa yang sembahyang akan 12 rakaat sehari semalam, akan sembahyang sunat. Nanti dia akan hurailah di bawah tu. Al-Musannif akan cerita 12 rakaat sembahyang sunat ni sunat apa. Jadi amalan kita, kalau boleh kita jadikan amalan kita, wirid kita, kan? Ni hak paling mudah lah, kan? Bawah lagi tu ada juga hak mudah. Ni antara yang mudah. Antara amalan yang senang boleh buat 2 rakaat, kan? Bukan banyak mana pun rasa susah nak buat, tak ada arah lah, kan? Makan apa pun tak tahu kita ni, kan? Dalam perut tu apa dia kita sumbat pun tak tahu, sebab penyegan sungguh, kan? Sampai nak buat ibadat senang pun, macam nak pikul batu besar atas kepala. Baik. Jadi siapa-siapa dia yang sembahyang akan 12 rakaat dalam sehari semalam, siang dan malam, akan apa? 12 rakaat akan sembahyang sunat, nescaya dibina, yakni dibuat baginya, bagi tadilah siapa-siapa saat ni dengan sebab itu sembahyang, dengan sebab itu 12 rakaat sembahyang sunat, dengan sebab kita duk sembahyang 12 rakaat amalan kita sehari-hari, Allah Ta'ala benakan untuk kita. Dibina tu siapa? Allah lah menjadikan. Allah menjadikan, apa dia? Akan rumah. Yakni maksud rumah tu ialah istana. Maksud rumah yakni istana di dalam syurga. Sehari semalam kita buat 12 rakaat, sebiji istana yang besar Allah Ta'ala jadikan untuk kita. Tu atas sehari semalam. Esok pula sehari semalam, kalau kita buat pula lagi 12 rakaat sembahyang sunat ni, kan? Allah Ta'ala jadikan pula pada kita sebiji lagi istana. Jenuh, kan? Syurga ni bukan sempit, kan? Bukan kecil. Dunia ni sempit, kecil, tapi syurga Allah Ta'ala luas, kan? Boleh isi macam-macam kan? Tu atas orang, kalau orang lain pun lagu tu lah juga,
Kan? Adalah syurga untuk diri dia. Baik. Maksud hadis ini, tengok apa dia 12 rakaat tasyak ni tu. Baik, keterangan hadis. Siapa selalu mengerjakan 12 rakaat sembahyang sunat, dia kena selalulah pula. Kan? Bukan kadang-kadang. Tu maksud selalu. Baik. Siapa-siapa yang selalu, setiap lah, mana kata sentiasa lah. Lagu tu maksud dia. Mengerjakan akan sebanyak 12 rakaat sembahyang sunat sehari semalam, Allah, nescaya Allah Ta'ala akan membalas kelak ni balasan. Setiap amalan soleh yang kita lakukan, kan, Allah menjanjikan balasan pahala. Kan? Walau sebesar satu zarrah sekalipun amalan soleh yang kita buat, maka nescaya akan dibalas. Ada balasan pahalanya oleh Allah Ta'ala ke atas kita. Itulah maksud dia. Ini sebagai balasannya, makna sebagai kurniaan rahmat daripada Allah Ta'ala kepada hamba dia yang taat, yang mengerjakan ibadat sunat sehari semalam yang 12 rakaat ini. Tuhan jadikan apa? Membalas kelak apa? Dengan sebaik-baik balasan. Apa dia? Iaitu sebaik-baik balasan. Mana dia? Dengan sebaik-baik balasan. Berhenti dekat tu. Maksud sebaik-baik balasan tasyak ni apa dia? Tu sebiji istana, kan, untuk satu hari, kan. Kalau 2 hari 2 istana, kan. Kalau 10 sebulan setahun, jenuh lah. Nak abangnya kau dah buat istana untuk kita dalam syurga, bermaksud kita tu dapat masuk syurga lah, kan. Apa buat rumah untuk kita tu untuk supaya kita dapat masuk dalam syurga, kan. Kena masuk dalam syurga dulu, baru boleh duduk dalam istana tu. Bukan istana tu buat luar dari syurga, dalam syurga. Kan? Kena masuk syurga dulu, baru boleh masuk istana kita ni. Baiklah, apa dia 12 rakaat tasyak ni? Iaitu 12 rakaat sembahyang sunat. Ialah 4 rakaat sebelum sembahyang zuhur. Kena buat 4 rakaat lah. Kita mengaji tadi, mula tadi, hadis nombor 3 tadi tu, kan. Baginda Rasulullah tidak meninggalkan akan 4 rakaat sebelum daripada mengerjakan sembahyang fardu zuhur, kan. Kita cuma buat 2 rakaat saja, tak cukup lagi. Tak buat seperti macam mana yang terdapat dalam hadis ni, kita takkan dapat fadilat dia. Tu je cerita dia. Nak dapatkan fadilat seperti mana yang dinyatakan dalam hadis ni, kena turutlah, kan, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis ni. Kena buat 4 rakaat sunat qabliyah zuhur. Buat 2 rakaat, lepas tu bagi salam, pasal lagi bangkit pula buat lagi 2 rakaat, niatlah sunat zuhur lah qabliyah, kan. 2 rakaat yang awal dipanggil sunat rawatib yang muakkadah. 2 rakaat yang kedua, dan dipanggil sunat rawatib yang ghairul muakkadah. Tu ya hukuman dia. Dua-dua tu sunat. Nampak rakaat tu masing-masing sunat, boleh pahala belakang. Baik. Kemudiannya, kiralah semua ada 12 rakaat. Lepas tu, dan 2 rakaat kemudian daripada zuhur, dan ba'diyah zuhur kita buat 2 rakaat, kan. Masa lagu mana? Masa malas ke tak? Kan. Masa segannya, kan tak? Tak ada arah lah, kan. Cita-cita dululah, mudah-mudahan,
kan, ada kekuatan, Allah Ta'ala beri taufik dekat kita dapat menunaikan ibadat amalan soleh, kan. Kalau kata dah memang duk buat dah, alhamdulillah, lega banyak, kan. Sebab kita selalunya bermula daripada payah dulu. Ni duk payah ni pasal buah mula, kan. Buah mula kok mana pun memang susah pun, kan. Melainkan lepas tu dah lama-lama duk biasa, jadi mudah balik, kan. Tapi kena buat selalulah, nak bagi mudah berasa ringan tu, kan. Ni dah lah buat kadang-kadang, kan. Lepas tu buat pendek-pendek pula, suruh buat 4 kita buat 2, kan. Hadak pun tak ada langsung, tak buat langsung, harapkan sembahyang fardu zuhur tu je lah. Baik, semua berapa dah? 6 rakaat, kan. Lepas tu dan 2 rakaat sesudah maghrib, ba'diyah maghrib. Ingatlah tu, kan. Ialah 2 rakaat. Berapa dah? 8, kan. Lepas tu dan 2 pula sesudah Isya. Yang ni nak cerita tentang yang muakkad, dan 2 rakaat pula ba'diyah Isya. 10 lah tu, berapa dah? 10. Nantilah 10 lah, kan. Dan 2 pula sebelum subuh. Ni hak muakkad. Nak cerita yang muakkad, kan. Yang tadi mula campur 2 tadi tu, itu ghairul muakkad. Baik. Dan 2 pula, yakni 2 rakaat pula ialah sebelum kita sembahyang fardu subuh. Campur 2 jadilah 12. Ni tak campur dengan qabliyah maghrib, kan. Tak campur sunat asar, tak kira lagi tu, kan. Campur tu jadi banyak lagi jadi banyak belah lagi lah, kan. Tak apalah, habis-habis tak ada ni pun tak ada cerita bagi kita ni, kan. Kalau boleh istiqamah buat hak macam mana 12 rakaat ni, kan. Pahala besar lah kita, kan. Jenuh pahala kita, Allah Ta'ala kurnia kepada kita, kan. Tapi sepasal ni lah kita abang, kan. Kadang-kadang kita buat, kadang-kadang kita tak buat, kan. Kan. Kadang-kadang penuh, kadang-kadang tak penuh, kan. Selalunya tak penuh, kan. Dia rajin sat-sat ya, kan. Hak mana hak lama-lama tu tak rajin lah. Itulah susah kitanya. Hak ni kira hak senang ni. Nak senang lagi tak tahu cari tengok, jumpa lah kot, kan. Berkaitan tentang sembahyang sunat, kan. Berkaitan tentang sembahyang sunat. Inilah antara hak mudah kali. Kita mai dah nak sah, duk tunggu je lah, kan. Tunggu orang bang mayang lah. Kalau kata mai awal, kan. Habis mayang lagi hamakik mayang sunat, boleh buat, kan. Saja-saja kita nak usaha nak buat, selalunya kita tak buat. Tapi dah tempat tu sesuai dah, kenal dengan kita dah, kan. Memang ada peluang dah untuk kita buat, buatlah. Jangan duk fikir ke tak larat, kan. Jangan duk fikir ke balok kita, ke penyegan kita, kan. Jangan duk fikir nak pergi gulung kok daun tu, nantilah saat nak gulung kok daun apa, kan. Ni duk lorat nak balok nak gulung kok daun ni, sembang, kan. Ibadat sampai ketua tak buat-buat kita ni, kan. Lebih kita sembang, duk saja main begitu je hidup kita. Baik, sebagaimana yang tetap pada hadis Tirmizi. Jadi huraian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tak ni, apakah dia 12 rakaat itu, dan ada disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kan. Tu penjelasan dia, kan. Tu sikit tu 12 rakaat tu, kan. Campur lagi hak tadi sunat asar, kan. Waktu sunat asar kalau kita buat pula 4 rakaat contohnya, kan. Waktu kat sunat lohak pula kita, yang tadi 2 rakaat ba'diyah zuhur, tambah lagi 2 rakaat qabliyah 4 rakaat, qabliyah 4 rakaat, kan. Ba'diyah zuhur 4 rakaat. Jadi banyak, kan. Orang yang ahli ibadat ni, kan, dia asyik dengan sembahyang sunat.
kita tengok depa apa, seronoknya. Kan? Kalau aku boleh setara ni, kan? Alhamdulillah rezeki besar boleh kat kita. Tapi tu dia kita nak main dengan pemalas kita. Kan? Lagu itulah nah. Jadi mudah-mudahan kita dapat buat. Kan, mengaji dah, ilmu boleh banyak sangat dah. Kau nak mengajak orang lain pun boleh dah ni berasa ni. Kan, tinggal lagi nak buat lah. Mudah-mudahan kita jadilah ahli dalam berbuat amal ibadat. Baik, kita berhenti setakat tu. Kau boleh lebih lagi, tak boleh dah kan? Duk SOP lagi lah. Okey. Berhentilah pada hadis kita yang ke-6, insya-Allah lah nah. Kita sambung lagi bulan depan. Jadi hadis yang ke-6, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wallahu a'lam ay alimun, wallahu a'lam. Insyaallah ada apa-apa nak tanya? Ya. Solat sunat subuh. Selepas jenah sekali lagi. Jangan sembahyang lah. Dah tok bila qomat tak ada dah sembahyang sunat. Selepas sembahyang fardu, selagi tak habis waktu sembahyang. Ya. Kau boleh apa? Zuhur pula. Lepas tu? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Bagi buat ya. Tak ada masalah. Buat 2 rakaat sebelum tu, lepas tu sambung balik niat qabliyah lah. Niat qabliyah. Lepas tu buat pula ba'diyah. Ya. Boleh. Dia tidak kata tetap kok mana kena buat kok mana pun sebelum juga. Kan? Kau tak apa ni, kalau kata tak buat sebelum, kau nak buat selepas tak boleh sampai tak sah ke apa, dia tak kata lah tu. Habis waktu barulah qada. Dia macam sembahyang fardu jugalah, habis waktu kena qada. Cuma sembahyang yang wajib hukumnya kita qada. Kan, sembahyang sunat kita qada. Sunat rawatib ni sebenarnya sunat kita qada hukumnya. Wallahu a'lam. Ya. Amjana kuat ke? Sunat wudu awaknya. Ada dia tak masuklah kita mengaji ni. Dia sunat yang asing. Sunat wudu, sunat yang berasingan. Dia tak masuklah sunat yang kita mengaji ni. Ni sunat rawatib dia panggil. Faham Rawatib ni sembahyang sunat yang kita panggil bahasa kampung kapit sembahyang fardu. Sunat wudu dia bukan rawatib. Dia sunat yang asin. Lepas kita ambil ayat sembahyang, sunat kita buat 2 rakaat sunat wudu. Itu saja. Dia tak samalah dengan kita mengaji ni. Ada tak? Dia tak masuk dalam rawatib, dia bukan rawatib. Dia sunat wudu biasalah, macam kita main-main sunat yang lain lah. Sunat tahiyatul masjid apa semua tu kan. Itu sunat yang berasingan. Yang kita dah mengaji tajuk ni sembahyang sunat rawatib fardu. Okey nah? Baik, wallahu a'lam. Habis ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wanshur alaina rahmatak وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
Taqabbalallahu minna wa minkum.